إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار حياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وطبتم وطاب سعيكم ومنشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا وأسأل الله الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت الطيب المبارك أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء وإمام النبيين في جنته ودار مقامته إنه ولي ذلك ومولاه. Hadirin ahli Jumaat yang dikasihi sekalian, di antara rukun iman 6 perkara yang kita telah belajar semenjak kita budak ataupun sekarang ni kita telah mengajarkan kepada anak cucu kita, iaitu kita pasti kena beriman kepada para rasul, utusan daripada Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih lagi iaitu kita pasti kena beriman kepada nabi yang terakhir sekali, iaitu nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai ketua kepada semua sekalian para rasul ataupun utusan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga nabi kita sallallahu alaihi wasallam dengan masa 23 tahun yang Allah taala telah hantar dan juga suruh nabi sallallahu alaihi wasallam sebar akan agama Islam ini kepada masyarakat di Mekah baik dan juga di Madinah Al-Munawwarah dan juga sekalian masyarakat di tanah Arab. Nabi SAW adalah seorang rasul, seorang utusan Allah Ta'ala yang telah berjaya dengan tunaikan semua amanah yang disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan juga bukan hanya Nabi kita berjaya di segi jadi seorang rasul sahaja, tetapi Nabi kita adalah seorang rasul yang berjaya ataupun seorang manusia yang berjaya, yang dia jadi pemimpin yang telah diterima ataupun dipuji oleh masyarakat lain selain daripada masyarakat Islam. Nabi adalah qaid, Nabi adalah pemimpin Islam yang berjaya, yang mana dia telah pimpin sekalian umat Islam semasa beliau sallallahu alaihi wasallam sehingga pada zaman sekarang ini dunia telah catat kata Nabi SAW adalah orang yang pertama yang berjaya ataupun orang yang paling bijak yang berjaya sekali daripada 100 orang di dalam dunia ini. Seorang ulama daripada negeri Eropah, dia telah tulis satu kitab, iaitu 100 orang lelaki di dalam dunia ini yang telah berjaya, yang mana dia telah letak yang pertama sekali iaitu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dia telah letak Nabi kita adalah orang ataupun manusia yang berjaya sekali dalam dunia ini.
seorang lelaki yang paling ada itipun sekali kepada dunia, yang nombor pertama sekali iaitu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan juga itu adalah kebenaran yang Allah Subhanahu wa taala telah hantar Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersama dengan satu hidayah, satu pertunjukan, satu agama yang benar, seperti mana Allah Subhanahu wa taala firman di dalam Al-Quran, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal musyrikun. Allah Taala lah yang utus, yang hantar Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ini dengan satu penunjukan yang benar dan juga agama yang benar, agama yang betul. Sehingga untuk nawi agama yang benar ini, iaitu agama Islam kita, zahir, tinggi, mulia lebih daripada agama yang lain, walaupun dengan masyarakat orang lain selain daripada orang yang beriman kepada Allah Ta'ala ataupun orang musyrikin itu tak suka, benci kepada agama Islam yang benar ini. Hadirin ahli Jumaat yang dikasihi sekalian, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah seorang Nabi. Kalaulah kita nak pergi tengok kepada semenjak masa yang pertama yang telah dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala jadi Nabi, adalah bukan mudah-mudah Nabi sallallahu alaihi wasallam nak sebar akan agama Islam kita sampai kepada zaman kita sekarang ni. Semasa muda belum dilatih jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam, masyarakat musyrikin di Mekah kenal seorang budak yang namanya Muhammad adalah orang yang al-amin, seorang lelaki, seorang budak yang al-amin, yang dipercayai, orang yang boleh diharap puji, semua puji, sepenuh puji kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam dilatih jadi nabi dan juga mustihar rakyat kepada masyarakat Mekah tahu kata dia adalah nabi utusan daripada Allah Subhanahu wa taala, selalu dah masyarakat Mekah hentam Nabi, kata huduh maki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sebagai orang yang majnun, orang yang gila. Kata kepada Nabi sebagai kahin, orang yang buat pecah belah masyarakat Mekah. Kerana masa itu masyarakat orang musyrikin di Mekah adalah orang yang puja kepada tokong, puja kepada tokong yang berada di keliling Kaabah. Tetapi apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam dilatih jadi nabi, mulai dakwah kepada Allah, beribadat kepada Allah Ta'ala Tuhan yang satu, mereka marah kepada Nabi. Seorang lelaki yang sama pada zaman budak dulu mereka telah puji kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dengan sebab itu, selepas daripada Nabi mulai dakwah Islam, sebar akan agama Islam, Nabi kena buat kainak, Nabi kena buat huduh daripada musyrikin Mekah. Itu nak kata zaman Nabi SAW, Nabi dibuat keji, buat jahat, dihina oleh kaum mereka, kaum Nabi sendiri, iaitu orang musyrikin di Mekah. Itu masa yang kita dikirakan kata belum dimaju, belum dingaku kata adalah masa ataupun zaman yang maju seperti zaman kita sekarang ni. Tetapi sampai masa kita sekarang ni, masa yang telah diakui kata adalah masa yang maju, masa yang ada teknologi pun, hina terhadap Nabi ataupun perbuatan yang menunjuk kata hina, buat keji, buat jahat, tuduh jahat kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pun tidak habis lagi. Seperti mana kita telah tahu pada seminggu ataupun beberapa hari yang lepas, salah satu orang daripada negeri Perancis yang dia lukis gambar Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk nak hina Nabi, sehingga Perdana Menteri ataupun Nayuk Rata Menteri Perancis sendiri dia telah royak iklan kata dia akan sebar gambar yang telah hina Nabi ini kepada masyarakat yang berada di Perancis. Membuatkan umat Islam seluruh dunia marah kepada Perdana Menteri Perancis sendiri dan juga orang-orang yang sebar gambar yang telah hina Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah zaman sekarang learning, adalah zaman yang telah dingaku kata adalah masa yang maju sekali. Tetapi sebenarnya hadirin yang dikasihi sekalian, ini adalah zaman yang maju dan juga zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang adanya perbuatan yang menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga Allah Taala telah cerita raya kepada kita tahu kata
perbuatan yang hina akan Rasul-Rasul Allah Ta'ala ni ada sebelum datangnya Islam lagi. Seperti mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala firman di dalam Al-Quran, وَلَقَدْ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. Sebenarnya perbuatan yang hina akan Rasul-Rasul Allah Ta'ala ni berlaku semenjak datangnya Nabi SAW lagi. Tetapi ingatlah mereka yang telah hina akan Rasul Allah Ta'ala. Mana-mana Rasul, Allah Ta'ala akan janji akan turun azab kepada mereka dengan perbuatan mereka yang istihza, menghina, buat keji maki kepada Nabi ataupun Rasul Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hadirin ahli Jumaat yang dikasihi sekalian, daripada perbuatan yang mereka, orang yang bukan Islam, orang yang benci kepada Islam dan juga benci kepada umat Islam, mereka telah buat satu perbuatan yang hina kepada Nabi dan juga membuatkan kita sebagai umat Islam pada hari ini, kita tak syak, kita tak nafi kata semua umat Islam akan marah kepada perbuatan itu. Tidak ada mana umat Islam mana yang mereka beriman kepada Allah, tidak ada mana orang Islam yang telah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, apabila mereka dengar berita hina Nabi ini, mereka akan marah. Kerana Nabi SAW adalah orang yang paling dicintai oleh dia. Tetapi dengan marah yang berada di dalam dada umat Islam, kita telah dengar, kita telah jumpa akan berita baik daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala bahawa Allah Ta'ala akan jaga nama Nabi SAW. Seperti mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala firman di dalam Al-Quran, Inna kafainakal mustahzi'in. Sesungguhnya kami akan jaga akan namamu, hai Muhammad, daripada orang yang mengejek, orang yang maki, orang yang menghina akan namamu ya Rasulullah, iaitu ya Muhammad. Dan juga Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah firman lagi kata, orang yang dia menghina, mengejek ataupun maki akan nama Nabi SAW di dalam dunia ini, mereka adalah orang yang binasa. Mereka orang yang tak akan dapat berjaya apa-apa sahaja di dalam dunia ini. Kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah firman, Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang yang mengejek, orang yang memaki akan namamu, hai Muhammad, mereka adalah orang yang abtar, orang yang tidak akan dapat berjaya, orang yang akan dapat binasa di dalam dunia ini. Telah catat di dalam sejarah Islam, apabila tentera Islam mereka gilikung seteru Islam orang musyrikin semasa Nabi SAW, dan juga tentera Islam likung dan juga serai seteru Islam sehingga tak kuasa nak masuk diserai di dalam kawasan ataupun tempat yang beradanya orang musyrikin. Sehingga akhir sekali tentera Islam dia duduk di belakang kampung, belakang pagar itu, dengar suara orang musyrikin yang berada di belakang pagar itu. Mereka telah menghina akan Allah, mereka akan menghina Nabi SAW. Sehingga akhir sekali tentera Islam mikir kata ini adalah alamat yang nak tunjuk kata sebentar lagi Allah Ta'ala akan wifak kami ini, tentera Islam akan berjaya serai mereka. Dengan sebab mereka menghina akan nama Nabi SAW. Sehingga akhir sekali tentera Islam akan dapat kemenangan dalam peperangan, dalam serangan ataupun perangan itu. Hadirin yang dikasihi sekalian, kalaulah kita tanya kata, apakah sebab yang membuatkan orang yang mereka benci kepada Islam, benci kepada umat Islam, mereka sanggup nak menghina akan nama Nabi SAW? Apa mereka boleh warning nak hina nama Nabi, nak maki kepada nama Nabi SAW? Adakah Nabi kita SAW, Nabi Muhammad SAW adalah Nabi yang telah mensebarkan akan tauhid? Bahkan mereka adalah orang yang menyeru orang kepada bersyirik kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Adakah nama Nabi kita adalah Nabi yang mengajak sekalian manusia kepada akhlak yang mulia? Manakala mereka adalah agama yang menyeru, mengajak orang pergi kepada mengamal ataupun beramal tu hawa nafsu mereka. Tetapi ingatlah bahawasa semakin mana dunia ataupun mana-mana manusia dalam dunia ini mereka benci, tak suka kepada Islam, mereka masih banyak tamah menghina kepada agama Islam, semasa itulah
ahli ataupun manusia yang berada di dalam dunia ini semakin mereka rasa nak belajar, rasa nak mengenal akan ajaran Islam ataupun nak kenal lebih banyak lagi, iaitu siapakah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dunia ini semakin hina nama Nabi, banyak tara mana umat dunia ini ataupun manusia dalam dunia ini mereka akan rasa nak kenal, nak belajar, nak cari ilmu siapakah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin ahli Jumaat yang dikasihi sekalian, itu adalah headkan ataupun benda-benda yang berlaku terhadap Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah kita tanya apakah kerja kita ataupun amanah kita ataupun kita terhadap Nabi, bagaimana kita nak tunjuk kepada orang yang menghina akan nama Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama sekali iaitu kita kena usaha, penuh usaha buat balah mana untuk nak tunjuk cinta kita yang adanya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wi dunia tahu kata kita sekalian umat Islam adalah umat yang sangat kasih kepada Nabi yang mereka hina. Dan juga kita kena tahu kata pada hari ini kita adalah orang yang beriman kepada Allah Ta'ala, pasti kena ambil Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang sangat kasih sekali. Lebih banyak daripada anak cucu kita dan juga ibu bapa kita, lebih daripada semua manusia yang berada di dalam dunia ini. Kerana kita tak boleh jadi seorang yang beriman kepada Allah Ta'ala dengan orang yang iman sebenar, melainkan Nabi SAW sangat dikasihi oleh dia lebih daripada ibu bapa dia dan juga anak-anak dia lagi. Kerana Nabi SAW telah bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Seorang daripada kalian kamu tak akan jadi orang yang beriman yang sebenar, melainkan aku sangat dikasihi oleh dia lebih daripada ibu bapa dia dan juga lebih daripada anak-anak dia lagi. Sehingga manusia semua dalam dunia ini. Dan juga kalaulah kita tanya kata cukup adakah kita yang telah rakyat kata kita cinta kepada Nabi SAW. Yang mana pada hari ini seperti mana saya rakyat tadi kata tidak ada mana-mana orang Islam kalaulah kita tanya kepada mereka pada hari ini adakah kasih kepada Nabi SAW, semua mereka akan jawab kata kami kasih kepada Nabi SAW. Dan ingatlah bahawa cara yang kita nak tunjuk kata kita kasih kepada Nabi, cara yang kita nak tunjuk kata kita melia akan nama Nabi SAW bukan hanya dengan kita rakyat kata kita cinta kepada Nabi, tetapi dengan kita ikut langkah yang baik yang telah dibuat contohi daripada Nabi SAW ataupun yang kita panggilkan kata sunnah Nabi SAW. Kita kena tamah pada hari ini apabila berlaku headkan seperti ini yang sebenarnya bukan berlaku pada kali ini yang pertama tak. Kalaulah kita ingat beberapa tahun dulu ada yang berlaku perbuatan yang hina akan nama Nabi SAW, tapi kalaulah kita tanya kata adakah sampai masa untuk kita nak kenal akan nama Nabi SAW, banyak lebih daripada ni lagi. Adakah sampai masa dah kita untuk kita nak pelajari, kita nak kenal akan nama Nabi SAW. Kerana Nabi SAW adalah pemimpin kita, adalah contoh yang baik yang kita akan turut akan sunnah ataupun perbuatan. Itu nak tunjuk kata kita kasih kepada Nabi SAW yang sebenar. Kalaulah kita dakwa kata kita kasih kepada Nabi sahaja, kita ingat kepada Nabi sahaja, setiap tahun kita buat apa-apa majlis yang tunjuk kata kita kasih kepada Nabi kita ingat kepada Nabi SAW, tetapi apabila berlaku apa headkan yang telah menuduh ataupun khianat nama Nabi, kita tidak menzahirkan akan kekasihan ataupun cinta kita yang ada terhadap Nabi SAW. Hadirin yang dikasihi sekalian, sebenarnya Nabi SAW adalah rahmatan lil alamin, rahmat kepada sekalian alam. Tetapi dunia pada hari ini yang mereka tak suka kepada Islam, mereka usaha untuk nak khianat akan nama Nabi SAW. Mereka akan nak mensebarkan bahawa agama Islam ini adalah agama pengganas, agama kakanrai.
Tetapi sebaliknya, seperti mana kita ayat tadi, semakin mana mereka telah dakwa, telah menuduh akan agama Islam kita adalah agama yang ganas, orang lain, orang asing yang lain mereka akan nak kena akan agama Islam lebih daripada dulu lagi. Sebelum adanya perbuatan tuduh akan nama Nabi, mereka tak kena akan Islam. Tetapi apabila mereka dengar berita tuduhan nama Nabi, mereka rasa nak kena Islam lebih banyak daripada dulu lagi. Ini kita tunjuk kata adalah hikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang paling banyak lagi, bagaimana pendirian ataupun cutian umat Islam pada hari ini terhadap hikmat ini. Lebih-lebih lagi kepada pemimpin Islam ataupun negara-negara Islam. Pada hari ini bagaimana mereka nak isytihar kata mereka adalah umat Islam yang sangat kasih kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas sami'un alim. Alhamdulillah الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Hadirin ahli Jumaat yang dikasihi sekalian, apa sahaja perbuatan yang apabila ada orang yang tak suka kepada Islam, mereka menuduh akan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana cara kita yang nak tunjuk kepada masyarakat ataupun dunia ini bahawa kita sangat kasih kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Boleh jadi kita tak sama dengan sahabat-sahabat yang dulu, mereka apabila dengar tahu kata Nabi akan dibunuh oleh orang musyrikin, mereka akan gurbai diri, sesalat diri untuk nak menjagakan akan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi pada zaman kita sekarang ni, kita tak kuasa, tak boleh nak buat seperti mana sahabat dulu buat. Untuk kita nak sesalat syirik kita sendiri, untuk kita nak pokong Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kita boleh nak buat apa sahaja perbuatan pada hari ini apabila nama Nabi dikhianat, apabila nama Nabi dituduh. Sahabat dulu, kalaulah kita tanya kata siapa yang paling kasih kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sekali, kita tak nafi bahawa seorang yang paling kasih kepada Nabi sekali untuk jadi contoh yang kita kena pergi belajar, kena pergi buat kajian kata bagaimana Abu Bakar kasih kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada zaman akhir-akhir belum Nabi sallallahu alaihi wasallam nak hijrah pergi kepada Madinah, Nabi dikhianat, Nabi dibuat jahat, Nabi dizalim, ditibuk, buat jenis-jenis zalim daripada orang musyrikin Mekah. Sehingga pada satu waktu Nabi telah dizalim, buat jahat daripada orang musyrikin Mekah yang mari likung Nabi, mari tibuk Nabi, mari hentam Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga Nabi tidak ada orang mana daripada kalangan sahabat yang wani mari nak tolong Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi suara itu dengar dan juga diberitahu kepada Abu Bakar As-Siddiq. Selalu dah Abu Bakar As-Siddiq mereka menuju mari cari Nabi, nak masuk mari pada kalangan kumpulan orang musyrikin yang duk likung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi apabila orang musyrikin Fuati tengok kata Abu Bakar telah masuk mari nak tolong Nabi sallallahu alaihi wasallam, Utbah bin Rabi'ah seorang musyrikin, mereka sekat Abu Bakar, tak sewa Abu Bakar masuk pergi tolong Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ambil selipar, ambil kasut, tibuk, tag kepada muka dan juga mata Abu Bakar As-Siddiq, sehingga akhir sekali darah keluar daripada muka hidung Abu Bakar As-Siddiq kerana demi untuk nak masuk pergi tolong Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga kita kita cuba khayal tengok kata kasut zaman kita sekarang ni dengan kasut pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang dikatakan kasut pada orang dulu ni buat dengan kayu. Yang di bawah dia tu kayu yang berat, apabila tibuk
ter dengan kasut itu kepada wajah muka Abu Bakar Siddiq, sehingga akhir sekali Abu Bakar Siddiq selak di depan orang musyrikin Mekah itu. Sehingga Nabi SAW tengok kepada Abu Bakar Siddiq, royak kepada kumpulan orang-orang yang ada tepi itu, kata, irfa, minta kamu angkit, tolong Abu Bakar Siddiq dan juga awak klik masuk dalam rumah. Sehingga akhir sekali orang ambil Abu Bakar masuk dalam rumah dengan hal keadaan dia selak itu. Sehingga akhir sekali mak dia, Ummu Khair, tengok kepada Abu Bakar, anak dia selak itu, minum, cari jalan awak balas mana, anak dia tu rasa naik sekali lagi. Sehingga akhir sekali dua mata Abu Bakar rasa hilang daripada selak itu. Yang pertama sekali Abu Bakar tanya kepada mak dia, bukan tanya kata dia kena gapo dak. Soalan yang pertama yang dia tanya kepada mak dia, kata, bagaimana hal keadaan Nabi SAW? Adakah Nabi selamat daripada orang musyrikin? Sehingga mak dia kata, tak usah duk bimbang akan Muhammad SAW, ambil tubuhmu wirak dulu. Sehingga mak dia minum, makan kepada Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq tolak belakang. Aku tak akan nak minum, tak akan nak makan, melainkan aku tahu kata khabar Nabi ni baik, selamat daripada tangan ganas orang musyrikin Mekah. Sehingga akhir sekali suruh mak dia pergi cari kepada Ummu Jamil, adik kepada Umar ibn Khattab, untuk tanya Ummu Jamil, kata, adakah Nabi selamat daripada tangan orang musyrikin? Sehingga mak dia pergi cari Ummu Jamil dan juga Ummu Jamil jawab kata, Muhammad SAW selamat. Nabi selamat daripada zaliman orang musyrikin. Tetapi Abu Bakar kata, aku tak akan percaya, melainkan aku akan nampak dengan mataku sendiri bahawa Nabi SAW selamat daripada orang musyrikin Mekah. Sehingga Ummu Khair dan juga orang-orang lain pakat pikung dan juga akik Abu Bakar ni pergi cari Nabi SAW yang pada masa itu berada di rumah Abi Arqam. Sehingga Abu Bakar tengok dengan mata dia, kata, Nabi SAW selamat daripada zalim ataupun ganas orang musyrikin Mekah. Itu nak tunjuk kata Abu Bakar Siddiq dan juga sahabat-sahabat yang lain lagi yang mereka kasih kepada Nabi sehingga sanggup nak mati ganti Nabi SAW. Dan juga bukan hanya dengan tubuh diri sendiri sahaja. Ada pada kalangan mereka bahawa kalaulah Nabi SAW kena igat, mereka sanggup nak ambil ibu bapa sendiri ditebus perakan tubuh Nabi SAW biar diselamat. Itu kekasihan mereka terhadap Nabi, cintaan mereka terhadap Nabi SAW. Itu nak tunjuk kata ujian kita pada zaman sekarang ni, apabila nama Nabi dituduh, bagaimana kita yang ngoyak sendiri kata kita kasih kepada Nabi, bagaimana kita nak menzahirkan cinta kita terhadap Nabi SAW di dunia tahu. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض الله عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك المؤمنين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.